apakah yang berlaku oleh umat-umat terdahulu pada zaman lampau. Dan diperincikan lagi, sekitar ayat-ayat Al-Quran berjumlah 1,500 ayat ataupun 1/4 daripada Al-Quran menceritakan kisah-kisah yang berlaku pada zaman lampau untuk diambil ibrah, pedoman, hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Termasuklah di dalam ayat ini. Dan secara spesifik kalau kita lihat ayat yang menceritakan tentang jenayah liwat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperincikan mengikut Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Beliau menyatakan, seorang ulama tafsir kontemporari pada hari ini, beliau menyatakan di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal telah memperincikan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran tentang jenayah ataupun buruknya, kejinya perbuatan perlakuan liwat ini, dan ini menunjukkan perkara yang demikian merupakan perkara yang amat keji di sisi Allah Azza wa Jalla dan tentunya di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan mengikut pandangan para ulama, kaum Nabi Lut ini mereka tinggal di sebuah kawasan kampung ataupun kota yang disebut sebagai kota Sadum, ya, kota Sadum. Baik, kerana itu para pendengar rahmati Allah, berpandukan kepada tafsir Al-Imam Ibn Kathir sebagai contoh, mereka menyatakan amalan homoseksual ataupun jenayah liwat ini, orang yang pertama di atas muka bumi yang melakukan jenayah liwat ini ialah kaum Nabi Lut, yang tak pernah, ya, amalan perlakuan seksual sengsang ini tak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi ini perkara yang kita mesti jelas dan kita mesti faham. Dan dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir menyatakan juga kepada kita, antara maksiat yang dilakukan oleh penduduk ataupun kaum Nabi Lut ini, pertama, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka kufur dan ingkar kepada Allah. Satu. Yang kedua, mereka pelaku pertama homoseksual ataupun kita sebut sebagai jenayah liwat di atas muka bumi. Dua. Dan yang ketiga, rupa-rupanya kaum Nabi Lut ini juga, kaum Sadum ini juga, mereka orang yang suka melakukan jenayah. Jenayahnya bagaimana? Suka menyamun dan merompak orang di tengah jalan. Maknanya kalau dia tengok orang tepi jalan, dia merompak ataupun menyamun orang di tengah jalan. Maknanya sifat dan personality agresif mereka ini, mereka sanggup melakukan jenayah. Tiga. Dan yang keempat, kata dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, perinciannya, golongan ataupun kaum Nabi Lut ini, mereka melakukan keingkaran seperti homoseksual, liwat dan sebagainya itu di tempat yang terbuka, secara pesta begitu. Maknanya mereka tidak ada perasaan segan silu pun kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada manusia. Ya Allah, ini satu perkara yang sangat menakutkan kita semua. Kerana kita bimbang, ya, perkara ini berulang dan bermaharajalela di tempat kita. Maka dengan sebab itu, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita lihat juga dalam tafsir Al-Imam Asy-Sya'rawi, ya, tafsir Sya'rawi telah menyatakan kepada kita ketika mentafsirkan ayat surah Al-A'raf tadi, beliau menyatakan perbuatan kaum Lut ini yang suka sesama jenis, lelaki dengan lelaki, adalah sangat menyeleweng, adalah sangat keji, adalah sangat melampaui batas, bercanggah dengan akal yang sihat dan bercanggah dengan nilai fitrah kemanusiaan. Dan tambah Al-Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, dia kata golongan kelompok seperti ini, mereka telah menghumbankan diri mereka serendah-rendahnya, lebih rendah daripada haiwan yang memang kufur ingkar kaumnya itu. Bagaimana tuan-tuan puan rahmati Allah, Nabi Lut alaihi salatu wassalam sentiasa menyeru, mengajak umatnya, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, tinggalkan aktiviti homoseksual, tinggalkan jenayah liwat itu. Tetapi apa yang mendukacitakan, tiada satu pun umatnya yang mengikut apa yang disebut oleh Nabi Lut, kecuali beberapa orang sahaja. Jadi ini jadi satu pelajaran kepada kita semua para penonton rahmati Allah,
bila kita sebut kita seorang pendakwah, inilah jalan yang kita rentas. Betul. Jalan yang kita ikuti sama seperti apa yang ditinggalkan oleh para nabi. Dan para pendengar rahmati Allah, yang lebih tragis, yang lebih ekstrim, saudara, apa yang berlaku diceritakan dalam Al-Quranul Karim, khususnya dalam surah Al-Hijr ayat 57, bagaimana akhirnya ketika mana Allah Azza wa Jalla mengututkan para malaikat untuk bertemu dengan Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, dan para malaikat ini ada pandangan yang mengatakan malaikat-malaikat tersebut ialah malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, dan yang ketiga malaikat Israfil. Tiga malaikat ini mengikut pandangan ulama, mereka telah bertemu dengan Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan mereka merupakan wajah mereka seperti wajah manusia yang tampan sekali. Yang segak, yang tampan. Nak ceritanya para penonton dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, isteri Nabi Lut sendiri yang telah membocorkan rahsia kepada golongan homoseksual sekalian rakyat jelatanya itu, dia pergi bagi tahu ni ada 3 orang hak handsome, hak segak mai rumah aku ni, mai try dia. Itulah ayat nak bagi bersekongkol. Ayat yang kita nak bagi mudah faham. Isteri Nabi Lut pergi cerita pula kepada rakyat-rakyat ataupun masyarakat ketika itu. Akhirnya para penonton rahmati Allah, datanglah ni geng-geng homoseksual ni, mereka datang ke rumah Nabi Lut. Ayat orang muda ni nak try, nak adjust pula. Ya Allah, sampai tahap itu pemikiran jijik mereka. Jadi maha benarlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf tadi, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahad minal alamin. Perkataan atatunal fahisha, mereka ini telah melakukan perbuatan keji, perbuatan jijik. Itulah bahasa Al-Quran. Dan kalau kita lihat ketika ayat mengharamkan zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha, perkataan yang sama juga, fahisha, jijik, kotor, hina, juga dinisbahkan kepada zina. Jadi nak cerita tuan-tuan rahmati Allah, malaikat yang merupakan wajah mereka seperti manusia yang tampan itu pun hendak dicuba-cuba oleh golongan homoseksual pada zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan ada sesuatu yang berlaku selepas itu.